100% yang ada dalam masjid ni akan jumpa dengan sinaran matahari 2017? Belum tentu. Ada yang duduk di ujung sana, mungkin Allah ambil. Ada yang duduk di ujung sana, mungkin Allah ambil. Ada yang duduk di depan ni mungkin, yang pegang kamera kah? Yang mungkin yang Allah ambil. Wallahu a'lam. Maka dengan sebab itu lakukanlah persiapan, saya dan kita semua. Tuan-tuan sekalian, kita ulang kaji nak sambut Ramadan. Ada 11 benda yang sangat besar yang tidak ada pada umat lain. Ada 11 benda yang dihadiahkan oleh Allah dalam Ramadan yang tidak diberikan kepada umat lain. Yang pertama, Lailatul Qadar. Cukuplah kalau Allah hadiahkan kepada umat ini Lailatul Qadar, tidak hadiahkan yang lain, maka cukup untuk umat ini. Bila Nabi cerita ada satu orang, dia berjihad fi sabilillah, bukan umat Rasulullah tetapi Bani Israel. Hadis ni sahih. Dia berjihad fi sabilillah, seorang pemuda Bani Israel, salah seorang umat nabi-nabi yang terdahulu. Dia keluar daripada rumah dia, berjihad fi sabilillah, tidak pulang-pulang selama 1000 tahun. Apabila sahabat dengar Nabi bawa cerita ni, kata para sahabat, ya Rasulullah, kita tak boleh nak tanding dengan umat-umat yang terdahulu yang hebat perjuangan mereka. Apabila sahabat taqalluha, merasakan sedikit amal mereka, rasa ketinggalan ibadah mereka berbanding dengan umat terdahulu, maka turunlah ayat Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Subhanallah. Wahai Muhammad, aku hadiahkan kepada umat kamu satu malam yang lebih berharga dari 1000 bulan. Malam itu dinamakan Lailatul Qadar. Siapa yang malam ni dah berumur 50 tahun, tuan-tuan, 50 tahun malam ni umur dia, maksudnya dia telah berpuasa 35 kali Ramadan. Siapa yang malam ni umurnya 50 tahun, bermaksud dia dah berpuasa Ramadan 35 kali. 35 kali itu kalau tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, 35 kali darab dengan 1000 bulan. Tetapi malangnya kita sudah 20 kali Ramadan, 25 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, puasa sunat daripada Ramadan lepas sampai Ramadan tahun ni tak pernah berpuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah 20 kali puasa Ramadan, 40 kali bahkan puasa Ramadan. Daripada Ramadan tahun lalu sampai 10 hari lagi Ramadan, Al-Quran belum dikhatamkan. Di mana salah kami, ya Allah? Muhasabah, tuan, muhasabah. Jawapannya ialah apabila kita diberikan peluang oleh Allah 15 kali Ramadan, 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, puasa sunat tak lekat, Quran tak khatam, sekali tak khatam 30 juzuk, setahun tak sampai, itu bermaksud puasa kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandai ustaz ni puasa tak dipandang pula, kami puasa penat-penat ni. Bukan saya cakap, hadis Nabi yang bercakap, Allah yang memberikan petunjuk itu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan puasa kepada umat sebelum kamu dan kepada kalian, la'allakum tattaqun,
supaya kalian menjadi dan mendapat ketakwaan. Apabila puasa tidak mendapat ketakwaan, puasa tidak mendapat ketakwaan, puasa tidak mendapat ketakwaan, itu bermaksud puasa itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, siapa yang tak bertambah ibadahnya dalam keadaan umurnya bertambah, maka semaklah keadaan ibadat yang selama ini dilakukan. Salah di mana? Di mana salah ibadat yang kita buat? Subhanallah. Bahkan ada di kalangan kita, dia sendiri tahu bahawa ustaz, saya tak pernah dapat Lailatul Qadar. Ada orang di kalangan kita, dia sendiri yakin, ustaz, saya tak pernah dapat Lailatul Qadar. Kita tanya dia, kenapa tak pernah dapat Lailatul Qadar? Dia kata, ustaz, selama saya hidup, saya hanya puasa saja, tarawih pun tidak, bangun malam pun tak pernah, ustaz. Tuan-tuan, macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Maka tiada peluang untuk Lailatul Qadar. Tahun ni berazam, ya Allah, kurniakanlah kepada diriku dan ahli keluargaku untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar. Ayah kalau jadi imam di rumah, angkat tangan baca doa. Bagi isteri faham, angkat tangan baca doa. Bagi anak-anak faham, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar. Doa. Isteri dan anak-anak di belakang sebut amin. Baru boleh masuk syurga satu keluarga. Satu, saya tak mahu urai panjang. Dua, sahur. Tuan-tuan dengar kataan sahur. Biasa ustaz sahur. Ada apa ustaz? Faslun, perbezaan di antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Hadis ni, perbezaan yang paling besar di antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, agama Yahudi dan Nasrani. Perbezaan yang paling besar, aklatus suhur, makan sahur. Tahun-tahun kebelakangan ni, 5 tahun kebelakangan ini, keluarga-keluarga sudah tidak lagi bangun sahur. Terutamanya keluarga yang pasangan muda-muda ni, hak 20-an, 30-an ada anak, tak bangun sahur dah. 5 tahun kebelakangan ni, 6 tahun kebelakangan ni, kebanyakannya suka sahur awal. Pukul 12 tengah malam sahur. Oh, goreng ayam, goreng ikan, masak goreng bihun. Pukul 1 pagi bersahur. Boleh bersahur pada waktu tu. Akan tetapi afdalus sahur awakhiruha. Sebaik-baik bersahur adalah melewatkannya, dan sebaik-baik berbuka adalah mengawalkannya. Ini hadis Nabi. Sebaik-baik bersahur ialah melewatkannya. Kalau subuh 5.30, 4.45 mula sahur. Yang tu yang paling terbaik. Dan kenapakah para ulama dulu, saya cerita kepada tuan-tuan, kenapakah para ulama dahulu mengambil berat tentang sahur yang diabaikan oleh orang hari ini, yang diabaikan oleh umat Islam pada hari ini? Kerana kata para ulama, kami berpegang dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, tasahharu. Tuan-tuan pernah dengar mungkin, bersahurlah kalian, kata Nabi, fa inna fis suhuri barakah.
Sesungguhnya pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Ini poin dia. Nabi kata, bersahurlah kalian. Sesungguhnya pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Bersahurlah kalian walaupun secawan air. Bersahurlah kalian walaupun sebiji kurma, kerana perbuatan sahur itu akan mengundang keberkatan masuk ke dalam keluarga kamu. Kita hidup pada zaman Allah mengangkat keberkatan pada zaman ini dengan banyaknya. Banyak mana pun duit yang Allah bagi, banyak mana pun gaji yang Allah bagi, tuan-tuan, bukankah setiap bulan kita rasa tak cukup dengan duit kita? Yang gaji 2,000 rasa tak cukup, yang gaji 3,000 rasa tak cukup, yang gaji 5,000 rasa tak cukup, yang gaji 10,000 tak pernah bagi duit bulanan kepada mak dan ayah. Jawapan dan alasan yang selalu dia bagi, saya pun tak cukup, ustaz. Ini bukan contoh ni, ni realiti. Betapa hari ini Allah tarik berkat daripada duit kita. Betapa pada zaman ini Allah tarik berkat daripada masa kita. Tengok masa. Tuan-tuan, setahun tuan-tuan masa macam mana? Subhanallah. Seolah-olah baru bulan lepas Ramadan. Ini nak masuk Ramadan dah. Setahun rasakan seperti sebulan, sebulan kita rasa seperti seminggu, seminggu kita rasa seperti sehari, sehari kata Nabi, ini hadis, sehari kalian akan rasa seperti 1 jam. Allah mengangkat keberkatan. Keberkatan daripada harta Allah angkat, duit banyak tak cukup. Keberkatan daripada masa Allah angkat. Keberkatan daripada keluarga Allah angkat. Anak ramai, tapi tidak seorang pun yang mendoakan kita. Anak 6 orang, tapi kesemuanya selalu mengecewakan hati ibu dan ayah. Allah angkat keberkatan, Allah tarik keberkatan. Maka nak undang balik keberkatan ini, kata para ulama, kami mengejutkan anak-anak kami pada bulan Ramadan untuk mereka bersahur, termasuklah anak-anak kami yang berusia 1 tahun dan 2 tahun. Ini yang ulama buat, tuan. Kerana mereka mencari keberkatan yang disebutkan oleh Nabi. Kita tanya, kalau umur 1 tahun 2 tahun nak bagi makan apa, ustaz? Minumkan dia susu ataupun air, dan ambil sedikit buah kurma, kan? Jangan ambil yang kulit tu, nanti sedap bayi, kan? Ambil yang isi tu, yang lembut tu, letakkan di mulut dia sikit. Niat untuk dia bersahur, bukan niat puasa. Supaya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, bersahurlah, kerana perbuatan bersahur itu akan mengundang keberkatan ke dalam keluarga kalian. Buat, tuan-tuan, gerak anak-anak tuan-tuan. Zaman hari ini, anak-anak remaja, saya cikgu 8 tahun mengajar. Last saya mengajar tahun lepas, sekolah kerajaan, kementerian. Saya guru, dan saya juga penceramah motivasi. Beratus sekolah saya dah masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita heran, kenapa anak-anak remaja ni, lelaki ke perempuan, sama. Kenapa anak-anak hari ini sahur tak mau? Dia bangun paling kuat pun dia minum air setengah gelas, kemudian dia tidur balik. Kuat dia ni berpuasa. Yang umur 13 tahun, yang umur 14 tahun, yang umur 15 tahun, yang umur 16, 17 tahun, kita duk perhati anak-anak muda ni tak mau sahur. Kenapa? Tuan-tuan, bukan dia kuat, tetapi jawapannya adalah kerana mereka kebanyakannya tidak berpuasa. Mak ayah tak pernah cek. Ayah sibuk keluar kerja, lewat baru balik. Mak pun keluar kerja, lewat baru balik. Anak-anak duduk di rumah makan, bahkan bukan duduk di rumah makan, duduk di sekolah makan. Siapa ada cikgu sini, sekolah menengah? Kalau sekolah rendah dia tak berani sangat. Kalau darjah 1 tu memang dia makan lah. Dia keluarkan bekal lagi kalau darjah 1. Yang tu memang mak dia pun bagi bekal. Ni yang darjah 15 ni.
Ada satu sekolah saya pergi ceramah khusus tajuk Ramadan. Dia kata, ustaz, bulan Ramadan kantin berfungsi sebab ada orang bukan Islam. Betul tak? Ini cikgu tahu. Cikgu akan tahu. Kantin akan buka juga sikit untuk pelajar India dan Cina. Ustaz, masalah di sekolah kami ialah setiap kali Ramadan permintaan nasi lemak, bihun dan laksa sama macam bukan Ramadan. Tokek kantin seronok tak? Seronok lah. Jual lah dia. Dan setiap India dan Cina, ustaz, bila waktu rehat, semua akan bawa lebih daripada 5 bungkus. Kan? Kenapa ni semua Cina bawa banyak, semua orang India bawa banyak ni? Rupa-rupanya bila cikgu buat ronda, waktu rehat mana ada cikgu nak naik bangunan singkat 2, 3, 3, 3, 4 nak pergi ronda? Mana ada cikgu nak pergi ronda? Setiap hari rupa-rupanya mereka buat tahlil dalam kelas. Buka mekilah, tak ada siapa rasa malu di antara satu sama lain. 70% tidak berpuasa setiap kali Ramadan. Saya kata ni, ku perkemaskan pengawas, suruh pengawas ambil nama, panggil budak-budak duduk di depan. Sebelum saya habis bagi cadangan, dia kata, ustaz, pengawas yang tekong tahlil. Yang baju biru tu, pengawas baju biru, yang baju biru tu pun makan juga, ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu sekolah, bukan contoh, ini bukan contoh. Ada satu sekolah dalam bulan Ramadan, makanan mereka bukan nasi lemak, tetapi ialah air ketum. Adakah tak ada? Subhanallah. Bunyi loceng rehat, cikgu keluar, turun. Saat lagi ada satu orang ni, dia akan buka beg dia. Bukan dia jual teh ais limau, bukan dia bawa air kotak Milo. Dia akan keluarkan bungkus 18, 12 bungkus RM2 tu. Air ketum bukan je RM50. Di tempat kami RM3 je. Di sana murah kan, RM3, RM2 pun boleh buat. Ikut order lah. Nak order yang mana? Subhanallah. Sesiapa yang berbuka puasa secara sengaja dalam bulan Ramadan, maka tidak akan terbayar sekalipun dia berpuasa sepanjang tahun. Dan dosa meninggalkan puasa Ramadan adalah yang paling besar selepas mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, dan juga selepas meninggalkan solat. Duk ranking ketiga, kerana ia adalah ruknun min arkanil Islam. Dia satu rukun daripada rukun Islam. Semak anak-anak, tuan-tuan, semak anak-anak. Mulai daripada tahun ni, kalau anak-anak tak mau bangun bersahur, paksa dia bangun bersahur. Terangkan maksud keberkatan ke dalam kehidupan keluarga kepada anak-anak untuk dia bersahur. InsyaAllah dengan keberkatan itu jugalah boleh jadi membawa dia berpuasa pada hari itu. Dan anak-anak ni nak pasti dia puasa tak puasa, panggil dia, tanya berdepan. Jangan pukul 5 petang waktu dia turun nak masuk bilik air mandi tu, kita pun tanya dia sambil basuh pinggan, "Alung puasa tak hari ni?" "Puasa." Dia pun masuk. Jawab tu riang-riang, tak ada letih apa ke, siap training bola lagi tadi. Anak-anak kalau nak tanya, panggil dia duduk di depan, pandang kedua matanya, suruh dia pandang muka kita. Baca bismillah, selawat, sambil berselawat tanya dengan dia, "Kamu puasa tak hari ni?" Dia tak boleh tipu. Ini kehebatan ibu dan ayah lah. Mak dan ayah ada aura ni. Mak dan ayah ada aura ni. Panggil anak, mari duduk depan, duduk 1 minit je. Pandang mata dia, dia pandang wajah kita, bismillah, selawat, tanya dia, "Alung puasa tak hari ni?" Dia akan jawab yang benar, insya-Allah. 2, 3, tarawih. Tarawih tak ada bulan lain. Kalau tu imam kata dalam mesyuarat kita cadang nak awalkan sikit tarawih, buat dalam bulan Syaban.
Tak bagus lewat-lewatkan, kata tu imam. Yang tu memang dah lebih daripada bid'ah lagi tu. Bid'ah dalalah. Tarawih hanya dalam bulan Ramadan. Tak ada dalam bulan lain. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, Allah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, iaitu semua dosa-dosanya yang kecil. Iaitu semua dosa-dosanya yang kecil yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, semuanya diampunkan. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan, kata para ulama, paling kurang mereka yang mengerjakan tarawih 8 rakaat, paling kurang, termasuk di dalam kumpulan yang menghidupkan Ramadan dan diampunkan oleh Allah semua dosa-dosa dia yang lama yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau malam ini umur dia 50 tahun, kesemua dosa dia sepanjang 35 tahun daripada mula balik itulah. Nombor 4, satu-satunya bulan yang diakhiri dengan hari raya adalah bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok besar bulan Ramadan. Dengan kelebihan-kelebihan yang banyak inilah para ulama dulu menanti-nanti Ramadan. Satu-satunya bulan yang berakhir dengan raya Ramadan sahaja, 1 Syawal. Yang kelima, kata para ulama, satu-satunya bulan yang di dalamnya ada zakat fitrah. Ada zakat. Bulan lain tak ada, tuan. Zakat fitrah hanya dalam bulan Ramadan. Kemudian satu perkara yang kalau tuan-tuan pergi negara Arab banyak mereka buat, di Malaysia pun sekarang ni masyarakat Islam Malaysia dah mula menghidupkan amalan sunnah ini, iaitulah beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Beriktikaf di masjid pada 10 malam yang terakhir, kerana selalunya Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. 90% hadis, bahkan 95% hadis-hadis yang bercakap tentang Lailatul Qadar, kesemuanya, kebanyakannya disebutkan oleh Rasulullah pada 10 malam yang terakhir. Saya tak tahu di Johor ni macam mana, saya tak tahu. Cuma di belah utara, Kedah dan Pulau Pinang sekarang ni, alhamdulillah, 2 tahun kebelakangan ni, 3 tahun kebelakangan ini, 10 malam yang terakhir masjid 24 jam dipasang kipas, aircon dan dibuka. Tak semua masjid lah, tak semua masjid, tapi ada masjid yang dah mula berani buat. Kita di Malaysia ni tak berani pasang, tak berani buka 24 jam. Kenapa, tuan? Kecurian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Curi terlalu banyak. Hampir tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan mesti ada kecurian di masjid. Dan pencuri-pencuri ni yang saya pelik, dia orang pun tahu bahawasanya hampir semua masjid-masjid besar ni ada CCTV. Gambar-gambar dia orang masuk buat apa, garu di mana, apa yang dia buat. Memang rakaman-rakaman yang sebahagiannya memang lawak lah, kan? Ada CCTV ambil. Oh, macam mana dia buat? Lagi dia guna dengan besi besar, tak boleh guna pula dengan macam-macam cara. Maka antara suasana waktu saya belajar di Syria dulu selama 8 tahun, 7 tahun di Syria, 10 malam yang terakhir, maka ramai di kalangan orang-orang Syria akan memenuhi masjid macam ni, tuan. Daripada maghrib buka puasa sampai esok subuh, kemudian keluar pergi kerja. Allahu Akbar. Suasana tu, yang ni yang perlu AJK Masjid susun. Macam mana nak buat?
nak pastikan tak berlaku kecurian, nak pastikan yang datang tu dalam keadaan disiplin, tak ada yang tumpahkan makanan, nak pastikan ada program yang disusun. 10 malam yang terakhir, tiap-tiap malam, bahkan universiti di sana akan bagi cuti awal pada bulan Ramadan untuk para pelajar universiti dan juga para pensyarah, ulama-ulama Syria. Mereka juga akan memenuhi masjid beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in, bila datang bulan Ramadan, saya sebut nama Al-Imam Malik ibn Anas, pengasas mazhab Maliki, Al-Imam Muhammad ibn Idris, pengasas mazhab Syafi'i, Al-Imam Az-Zuhri, antara orang yang paling awal mengumpulkan hadis di dalam kitab, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Amirul Mu'minin fil hadis, dan puluhan ulama besar tabi'in dan tabi'in yang terdahulu. Apabila datangnya Ramadan, mereka meninggalkan majlis ilmu mereka, mereka meninggalkan majlis fatwa mereka, mereka meninggalkan majlis hadis mereka. Al-Imam Sufyan Al-Thawri meninggalkan majlis pengajian akidahnya kerana untuk menyambut Ramadan. Sebab tu Imam Malik, tarawih Imam Malik bukan 20 macam kita, tuan-tuan. Antara yang menyedihkan saya ialah setiap malam buat kuliah dalam bulan Ramadan, tarawih jadi 8. Setiap malam kuliah. Itu bertentangan dengan manhaj para ulama sebenarnya. Kerana para ulama yang alim satu ketika dahulu, sepanjang tahun mereka bekerja untuk ilmu, tapi bila datang Ramadan, mereka rehat sebentar, tumpu dengan ibadah. Kerana itu Al-Imam Malik salat tarawihnya melebihi 30 rakaat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Al-Imam Malik ibn Anas salat tarawihnya melebihi 40 rakaat. Tumpu ibadah. Kerana Ramadan sekali saja Allah bagi.